Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama marilah kita sentiasa menjadikan diri kita ini hamba yang bersyukur dengan apa keadaan yang kita alami dan hadapi. Sebab siapalah kita yang sentiasa dalam keadaan tidak berpuas hati? Nak memuaskan hati memang tidak akan puas dan tidak akan memuaskan. Sebab kita hidup ini di alam dugaan dan alam cubaan. Selagi kita hidup di alam cubaan dan dugaan ini, kita sentiasa dicuba dan diuji. Dan kenapa Allah cuba? Kenapa Allah uji? Macam mana kita uji anak kita, kita uji isteri kita, isteri uji kita. Majikan ujinya pekerjanya, guru uji muridnya. Apa sebab? Bukan saja-saja. Ujian adalah semata-mata nak melahirkan kesetiaan, kasih sayang, kepatuhan. Sebab sebelum dibuat ujian itu, semua dah didedahkan segala-galanya. Ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang bagus, ini yang tak bagus. Ini yang selamat, ini yang tak selamat. Allah jadikan kat kita ini akal untuk kita nilaikan baik dengan tak baik. Bila Allah jadikan akal untuk nilai, Allah dah terang, Nabi dah terang, Allah dah jelas, Nabi dah jelas. Kita masih juga pilih yang tak baik. Maka menyebabkan kita bakal menerima akibat demi akibat. Daripada tak dengar kata, tak ikut arahan. Sebab tujuan Allah sebutkan awal-awal lagi, Allah jadikan jin, Allah jadikan manusia untuk apa? Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Habis mengorik duk kedah, orang balik Isya duk kedah lagi, apa hal? Zuhur duk kedah, mengorik Isya duk kedah, Asar duk kedah, subuh tidur selimut sedap. Mu ni siapa? Siapa yang jadikan kamu ini? Biar reti bahasa sikit kau. Hak duduk kedah tu tak tahu sembahyang ni.
Pandai sangat panggil. Allah bagi akal suruh fikir. Kalau rasa kita ni tak mati, okey, jalankan. Kalau rasa kita mati, dengar kata Allah, dengar kata Nabi. Ni kejar dunia, tak ada masa dengan Allah, tak ada masa dengan ibadat. Sombong, takabur. Allah dah sebut, Allazi khalaqal maut wal hayata. Aku jadikan hidup, aku jadikan mati untuk ujian. Allah bagi tahu lah akhirnya, ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang bagus, yang baik amalan? Sampai tak ada masa dengan majlis ilmu, tak ada masa dengan masjid surau, tak ada masa dengan ibadat ni apa hal? Mengaku Islam, kat mana Islamnya? Mengaku beriman, Quran tak erti baca. Mengaku beriman, tak persiapan untuk berdepan dengan akhirat yang bakal mati bila-bila masa. Beriman kat mana? Rukun iman pun tak erti, tak faham. Kita mengaku beriman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Apa Allah suruh? Bukan mengganggu kerja kita, bukan mengganggu pencarian kita. Tapi masa semayang, kena semayang. Kena ada masa untuk baca Quran, kena ada masa untuk berzikir, kena ada masa untuk berada dalam majlis ilmu. Ni tak ada masa, sibuk manjang. Akhirnya cari orang surau juga. Tak berani nak mari pun suruh orang mari. Bagi tahu ke mengusi, bagi tahu ke imam. Mak kita mati dah, ayah kita mati dah. Jepuk semayang, jepuk buat tahlil. Buat tahlil buat apa? Tak payahlah. Hidup pun tak reti nak bagi masa kita ni hamba Allah, menumpang di bumi Allah. Allah yang hidupkan, Allah yang jadikan, Allah yang bagi rezeki. Sampai kejar mari, kejar mari. Tak ada masa kita dengan Allah, tak ada masa dengan ibadat. Apa hal? Betul ke tak betul ni? Beken sikit tu pasal karat banyak. Kalau ketuk lebih kurang tak tangga. Betul tak betul ni? Ketuk lebih kurang tak jadi apa. Sebab kita degil sangat. Allah turun bala pun tak insaf, tak sedar. Orang hantar makanan pun sombong lagi. Tanya, kenapa nasi lemak, nasi ayam dia? Lepas tu suruh naik atas pula ke bilik ke atas tu. Orang mari dengan sampan, mari dengan bot. Bawa makan suruh atas naik atas. Oh, sombongnya. Dok sedar-sedar juga. Pindah duduk masjid. Orang semayang, orang bang duduk tidur. Duduk bergalak, duduk bergurau, duduk bercakap. Sebelum ini berlaku di Kemaman 2013. 2021 berlaku dekat dengan Kuala Lumpur, dekat dengan Pentakak, dekat dengan Jembetung. Tak reti juga. Pindah duduk masjid, tak malu muka kau. Orang bang, orang semayang, kita nak tidur, kita nak bergurau. Di mana akal yang Allah anugerahkan? Sebab itulah, bila kita baca sebab-sebab kenapa Allah turun musibah, turun bala, banyaklah Allah sentuh dalam Quran ini. Kita sendiri yang dedah diri kita supaya bala tu datang. Baik, sebelum itu, mari kita fahamkan yang pertama sekali, hak ilmu itu 3 perkara. Hak ilmu itu
3 perkara. Yang pertama, melahirkan rasa takut kepada Allah. Makin belajar makin takut, makin mendengar makin takut, makin mengajar makin takut. Sebab itu Nabi sebut kategori ini berbeza. Yang pertama, Nabi sebut urdu aliman. Jadilah kamu orang berilmu. Bila kamu ada ilmu, tugasnya kena mengajar. Bila kamu tak ada ilmu, tugasnya kena belajar. Kalau belajar pun tak nak, jadi ramai-ramai macam malam ni, dengar. Sebab belajar ni dia ada benda yang kita siapkan untuk catat, untuk tulis. Sebab komputer kita ni jengkring dah. Lepas ni tanya tak boleh jawab. Betul tak betul? Maka kita kategori mendengar. Bukan belajar, mendengar. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Bila belajar, kita buat persiapan untuk ambil ilmu itu, tuliskan, simpankan, tu belajar. Sama ada kitab depan atau buku, ada pen ada, tu belajar. Yang ketiga kategori mustami'an, mendengar. Hak tak mari sini tu dia panggil muhibban. Duduk dekat surau, dengar speaker ni. Kita tak boleh pergi surau, tapi tak apalah, ada orang mengajar boleh juga dengar kat rumah. Itu panggil muhibban. Suka pada majlis ilmu, bukan menyopok. Hak mana pula yang mengajar ni, suaranya jerkahnya kerjanya gini, duduk kerti bahasa. Itu bukan muhibban. Hak tu celaka. Fatah likat in khalat. Nabi kata, ini orang celaka. Boleh faham tak faham ni? Kita ngomong biar ngomong selalu dah. Kalau tidak ada reti-reti. Nabi sebut pertama sekali aliman, berilmu. Bila ada ilmu, mengajar. Dan adab dan hak ilmu itu 3. Orang mengajar pun kena lahir rasa takut. Orang belajar pun kena lahir rasa takut. Orang mendengar pun kena lahir rasa takut. Orang duduk kat rumah dengar suka tu pun lahir rasa takut. Sebab kita sedang berada di zaman yang akhir ni. Yang Nabi sebut akan berlaku satu masa nanti. Haji dan umrah ditahan, disekat. Ni sekat pula. Pergi haji, pergi umrah pun tak macam kita pergi dulu dah. Duduk di hotel tak dengar bang dah. Semenjak Putera Salman bermaharaja Laila ini, bawa masuk maksiat di Jeddah dengan tarian bogey, tarian golek, tagalik tarian, macam-macam tarian. Suasana Mekah nak jadi barak dah. Hingga sampai bila imam tegur dalam khutbah, dipukul. Selama ini bukan main iring dengan polis bawa masuk. Pikul spekamah tu. Tegur dalam khutbah saja. Arahan Putera Salman, tangkap, pukul. Ni akhir dah ni. Bang pun tak boleh kuat dah. Kalau Mekah dah jadi lagu tu, inilah bahan yang kuat pegangan di tempat-tempat lain. Tengok tu Mekah pun tak lagi dah. Nak kita sini. Boleh faham tak tu? Zaman dah akhir dah ni. Tak sedar juga. Dunia dah nak kiamat. Tak sedar juga. Ambil kawasan balok, tak reti bahasa, tak pedulikan sungai, tak pedulikan peraturan dan undang-undang. Jarak dengan sungai macam mana? Mencemarkan sungai. Jarak dengan jalan macam mana? Menyebabkan membahayakan jalan dan lebuh raya. Bergolek jatuh balok. Ni sekarang ni. Tak apalah, tak ada rotek pun boleh jalan bebas. Kita takkan tindak. Pergi bayar rotek, gomoh dah potong 3 bulan. Penipu hangit. Cekik rakyat bukan nak membantu menyenangkan lagi. Kau susah lagi, tibuk lagi. JPJ, cara JPJ. Kita gomoh belakang malam ni. Dah tiba bahasa sangat. Rasa boleh tukar langit ke boleh hidup lama ke?
Pergi bayar rotek potong hak 3 bulan tu. 3 bulan aja. Ke depan lagi je. Daripada tarikh hak bayar tu. Tengok menipu hangit. Cekik darah rakyat. Isytiharkan kerajaan bertanggungjawab. Sebab itulah kita luluskan 6 bilion untuk beli wasing. 6 bilion siapa bayar? Pakai anak cucu nak bayar hutang tu lagi. Dia bengkok. Pacocok. Ada tempo, ada tarikh. Takut habis mati nanti. Paksa ke suruh cocok. Paksa suruh cocok. Beli hak lain pula. Cocok. Mampu gitu je. Ya, aku nak ngomong parok orang ni. Harap ustaz lain tak berani nak cerita, tak berani nak bercakap dah. Panas sangat panggil. Teruk dah keadaan pada hari ini. Bila Mekah Madinah boleh jadi macam tu, Putera Salman. Bila Judah dah jadi pusat maksiat. Kita sekitar kita hari ini pun banyak maksiat. Allah sebut, bila maksiat tu banyak, bila maksiat tu berluasan, maka sebab-sebab yang menyebabkan halal bala turun dengan cepatnya, dengan mudahnya. Allah sebut surah Yasin ayat 19. Balik buka. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Allah beritahu. Sebab itulah hari ini kita tengok, kalau masa mengeri Asia tak boleh kita penuhkan rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu. Inilah manusia yang celaka sekali. Tak kira dia pegang jawatan apa pun, sebab time kerjanya, time pejabatnya, dia ambil juga apa? Tak kira dia YB ke, tak kira dia siapa ke. Sebelum YB dia pergi masjid surah, pergi majlis ilmu, lepas YB tak pergi, itulah yang bakal menjadi akhirnya Allah akan tanyakan pukul lebih awal lagi. Dekat Pilihan Raya mari lah, pusing masjid surah lah. Kemana pergi tangan mereka Isya ni? Nak masyarakat berlepas Isya lah. Kerti bahasa sikit Allah bagi akal. Ini time tu lah wak sibuk ni. Sombongnya hidup kita ini. Lepas tu dia balas bubuk projek, bubuk pasir, bubuk balok. Masya Allah. Sebab itulah Allah turun bala. Makin belajar, makin tak takut. Makin belajar, makin penipu. Makin belajar, makin sombong. Makin belajar, makin go. Bukan nak makin dekat dengan Allah. Hak ilmu yang pertama melahirkan rasa takwa, rasa takut kepada Allah. Itu hak ilmu yang pertama. Tanya diri kita masing-masing. Bila kita makin mendengar, bila kita makin belajar, bila kita makin mengajar, ada tak ni penambahan ketakwaan kita kepada Allah? Kalau tak ada, istighfar banyak, bertaubat banyak, kita tidak tunaikan hak ilmu. Allah sebut, Allah mengangkatkan darjat orang berilmu itu beberapa darjat. Dan orang paling takut di kalangan hamba-Ku kepada Allah ini ialah ulama. Ni kau jadi ulama, kau malah. Hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak tu bid'ah, hak ni bid'ah. Siapa tak boleh nak berzikir Allah, 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 tak ada makna. Oh, berat. Dulu dak gini semenjak PhD. Rupa-rupanya PhD, penyakit hasad dengki. Ini yang berlaku di zaman kita pada hari ini. Hak ilmu tak tunaikan, tak laksanakan.
maka kita menjahannamkan diri kita sendiri. Dia panggil ilmu makan diri. Kalau kita mengajar, maka kita adalah orang yang pertama bawa dera masuk neraka. Kalau kita belajar pun tak ada makna. Belajar tak makin takut, tak makin bertakwa. Kalau kita mendengar pun macam tu juga. Patut makin dengar makin takut, makin dengar makin takwa, makin dengar makin kuat ibadat kita dengan Allah. Ni dok. Hak ilmu yang kedua, melahirkan adab sopan santun kita dengan Allah, dengan Rasul, dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Yang pertamanya, nak lahirkan ni kena tahu dulu tujuan dan matlamat. Nak lahirkan adab ini kena tahu dulu tujuan matlamat. Apa tujuan dan matlamat Allah jadikan kita untuk beribadat? Yang keduanya, apa yang Allah sebut kalau situ tanggungjawab kitanya nak lahirkan adab ini, menyelamatkan daripada neraka. Ku anfus, jaga diri dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang ketiga, Allah tersebut fa aslihu baina akhawaikum innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Adab dan tanggungjawab kita ni, kita kena perbaiki dan selamatkan saudara kita daripada api neraka. Ni ke mana? Sebab terlalu lama kita duduk dalam suasana PKP dan COVID. Akhir sekali terpengaruh dengan kata-kata, kita jaga kita, jangan cerah orang. Betul tak betul ni? Betul ke tak betul? Takut juga. Nampak tu? Dah jadi terpengaruh sampai begitu sekali dah. Maksiat keliling kita pun, jangan cerah orang, kita jaga kita sudahlah. Nampak tu? Orang semayang ke, orang tak semayang ke, orang buat maksiat ke. Jangan cerah orang, jangan cerah orang. Kita jaga kita sudah, kita jaga kita sudah. Ini jadi lagu tu lah. Sebab terpengaruh dengan kata-kata di musim PKP. Kita jaga kita. Sedangkan Allah kata apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang Islam itu saudara. Kita kena selamatkan mereka daripada api neraka. Kita kena jadikan diri kita ni asbab untuk hidayah semua orang, termasuk yang bukan Islam, yang bakal kita kena soal nanti berkawan dengan orang bukan Islam, berjiran dengan orang bukan Islam. Tak pernah kita beritahu kebaikan Islam, tak pernah kita ajak dia kepada Islam. Tunggulah, Allah akan tanya nanti. Baik. Yang ketiga, melahirkan amal. Makin mengajar, makin bertambah amal. Makin belajar, makin bertambah amal. Makin mendengar, makin bertambah amal. Tanyalah diri, saya tak tahu, tanya masing-masing. Saya tanya saya, kamu semua tanya diri kamu masing-masing. Bertambah ke tak bertambah? Kalau kau belajar, kau mengajar, kau dengar tak bertambah, Jahanam, tak pakar. Makan dirilah, binasalah kita. Patut makin belajar, makin ada peningkatan. Makin mengajar, makin ada peningkatan. Makin mendengar, makin ada peningkatan. Makin hampir, makin dekat, makin rajin ibadat kita. Makin bagus ibadat kita. Makin tambah ibadat kita. Itu dia. Baik. Itu hak ilmu 3 perkara. Cuba ulang balik. Hak ilmu 3 perkara itu. Yang pertama, itulah kata jam dah komputer ni. Tak tahu tersorang lagi. Hak ilmu 3 perkara. Yang pertama, mana ni? Tak bunyi mana ni? Bunyi separuh-separuh Butir tak butir. Melahirkan rasa ketakwaan kepada Allah. Yang kedua,
melahirkan adab sopan santun kita terhadap Allah, terhadap Nabi, terhadap Rasul, terhadap Islam. Ni kau rusak Islam, kau bunuh Islam mana? Islam cantik, Islam indah. Akibat kita jadi rusak Islam. Padahal Islam sangat indah. Kita yang rusaknya. Nampak tu? Tak ada adab dah kita dengan Islam. Tak ada adab dah kita dengan Allah. Tak ada adab dah diri kita dengan diri kita sendiri pun. Maka kita tergolong dalam golongan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampunkan kami dan maafkan kami, maka jadilah kami orang yang rugi. Hak ilmu yang ketiga, tak ingat dah. Baru lagi. Karak sungguhnya. Hak ilmu yang ketiga, melahirkan amal ibadah. Makin lahir, makin tambah, makin wujudnya amal ibadat. Ada je pembaharuan. Itu dia. Ni dah hak tula je. Tak ada penambahan. Macam tu kita tak tunaikan hak ilmu. Baik. Sebab-sebab mengapa Allah turun musibah, turun bala bertubi-tubi. Yang pertama, kerana banyak maksiat. Hari ni maksiat, Masya Allah, macam-macam. Berpakaian seperti telanjang, pakai comedah tapi ketat, salah juga. Contoh, kumpulan berbasikal. Naik basikal tu bagus, tapi cara tu haram. Berpakaian seperti tak berpakaian. Nampak orang lelaki tu golek balok, hak puan pula nampak terbelahnya. Rapat. Hak tu dah kalau hak puan ke dulu kata fizikal tak potong dah. Kalau lelaki derah-derah yang potong. Betul ni? Basikal tak salah kita tu cara pakaian, ikut tiru Yahudi dah. Ini Allah sebut dalam Quran ni. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita dah ikut cara dia. Pakaian ketat. Lelaki jangan lelaki, puan jangan puan. Berbasikal. Maksiat. Ada pula nipi. Maksiat. Siap dengan TikTok pula, berjoget dengan itulah inilah, woi. Duk tengah rancak dengar ceramah dalam YouTube dalam apa semua sekali, mari lagi iklan. Bang, nak panjang, nak keras, nak tahan lama. Aduh, macam-macam. Sambung ceramah pula. Lepas tu mari tunjuk pula, bukan tunjuk baju dalam saja, dengan orang-orangnya sekali. Tak bila kau kepala. Masya Allah. Masya Allah. Betul tak ni? Berapa angguk tu? Tak punya suara ni. Betul tak? Maksiat. Masya Allah. Patutlah Allah turun bala. Duk tengah semaya jatuh, nombor dalam tengah sujud tu, bok jatuh. Cepat ambil buh balik. Hak tu nombor hak rokok kita juga. Allah. Masuk semayang pun bawa rokok lagi. Bok jatuh tengah sujud. Hak tekan nombor kita juga jatuh tengah sujud. Tak ada sini kat lain cerita ni. Macam-macam maksiat. Ini dia. Allah sebut dalam surah Yasin ayat yang ke-19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kita dah baca.
Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Rasul mengajak mereka untuk kembali dekat diri dengan Allah, beribadat kepada Allah. Mereka tentang, mereka halau, mereka usir, mereka memberi ancaman kepada Nabi dan Rasul, celaka mu tak usah bercakap lah benda macam ni, kalau tidak nahas kamu kami bunuh. Akhir sekali Allah bagi tahu, Nabi jawab, qalu ta'irukum, rasul-rasul itu menjawab, nahas dan malang itu adalah disebabkan kekufuran kamu sendiri, bukan kerana kami. Mu sendiri yang kufur, yang ada dengan kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan diberi nasihat dan diberi pengajaran, maka kamu mengancam kami? Tuh macam kat Mekah tu, Imam Sudih sentuh dalam ketebah, turun daripada mimbar ketebah terus. Sombongnya, mu ingat bumi ni mu punya, nyawa ni mu punya, hidup ni mu punya. Hush. Dok sedar diri sungguh. Kamu akan berdepan dengan lumpuh, tak boleh angkat kaki tangan. Hak mana yang buat perkara begitu tak ada imam yang telah sampaikan yang hak? Tegur sikit je. Tak cukup lagi ke dengan bala yang ada, kita nak mengundang bala lagi dengan berbawa berbagai-bagai maksiat. Tu dalam ketebah. Kalau dekat Johor dulu, Sultan Johor dulu, mati dah. Sultan Johor pun mati dah. Hak kena napa pun mati dah. Sentuhlah ketebah juga. Masalah mah, orang lelaki tidak pakai mah, tak kira sultan, tak kira raja, tak kira agung, tak kira pemimpin mana. Lelaki tidak dibenarkan pakai dan berbangga dengan emas. Haram hukumnya. Turun daripada ketebah, napah lalu Sultan Johor. Hak napa pun mati, kena napa pun mati dah. Ingat tak mati hak napa tu? Ini dia. Ni perkara ni bukan baru. Zaman Nabi lagi, Allah hantar Nabi bagi peringatan. Mereka memberi ancaman kepada Nabi. Nahas dan malang kamu. Nabi jawab balik, nahas dan malang itu disebabkan kamu sendiri, kekufuran kamu sendiri, kezaliman kamu sendiri. Adakah patut kerana kamu diberi peringatan dan nasihat, pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Kamu bukanlah orang-orang yang mau insaf, mau sedar, mau taubat. Bahkan kamu adalah kaum-kaum yang melampau. Adik buka surah Yasin ayat 19, baca. Sebab itulah kadang-kadang kesian. Time ngorik telah penuhnya orang. Siapa dia bertanggungjawab memikul dosa itu? Tuan Kedah. Tukang masuk tak sempat nak sembahyang, Tuan Kedah tanggung. Orang dalam Kedah tu tak sembahyang, Tuan Kedah tanggung. Pelayan tak sempat nak sembahyang, Tuan Kedah tanggung. Jangan sedap sangat boleh duit tu. Bergilir lah. Baru tak lewat gitu. Bodoh tak habis-habis ni. Tengoklah, time orang itulah penuh. Layan jugalah. Sampai tak semaya. Rasa besar sangat kau putih boleh dapat boleh tu. Boleh tebuh mati ke? Boleh hari bermati ke? Boleh tebus soalan bukan akhir ke? Boleh tebus daripada pukulan malaikat yang bakal pukul disebabkan oleh tinggal waktu sembahyang itu. Apalah. Makin tahun makin tak berubah. Makin tahun makin tak berubah.
Patutnya kena kuatkan undang-undang. Rapahkan lesen. Selagi tak tutup waktu maghrib, beri ruang sembahyang dulu. Tak ada buat undang-undang tu. Kenapa tak bertindak begitu? Kesian. Jaga. Hak kedai-kedai ada tu, kedai banyak orang Islam. Bukan lama pun sembahyang dah bergilik. Duk layan kau tukar makan pun tanya tu. Pergi sembahyang dululah. Sombongnya hidup. Mencari keuntungan sedikit menyebabkan kita bakal caka selepas mati nanti. Dan mungkin Allah akan tunjuk di dunia lagi. Kita tengok hari ni sahabat kita macam mana. Kedai kuning yang nama Dini. Faham sendiri lah apa sudah jadi sekarang. Allah dah hukum dah. Mati dah lagi, bagi peluang suruh bertaubat tu. Fikir balik kesilapan kita apa. Kena ke tak kena? Contoh, banyak lagi hal lain. Jangan sombong, hidup ini Allah punya. Dunia ini Allah punya, kekayaan ini Allah punya. Beri masa kita dengan Allah. Bila Allah turun bala, habis kena. Yang kedua sebab banyaknya kezaliman. Kezaliman makin menjadi-jadi. Mak zalim, pak zalim, anak zalim, menantu zalim, murid zalim, guru zalim, kawan-kawan zalim. Sebab itulah guli mengguli makin menjadi sampai mati. Laku tak? Pak zalim anak berlaku tak? Pijak. Baby tu kecil lagi. Naik atas perut. Pijak atas muka. Pijak atas kepala. Pijak atas kak. Oh, zalim sungguh. Pijak binatang. Gelak ketawa pula. Siap ambil video. Bengong sungguh. Seksakan isteri. Seksakan suami. Macam-macam ada. Mengaku Islam di sini tak faham Islam, mengaku beriman, tak ada bukti yang buktikan kita ni beriman. Maka zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bila kezaliman ini makin berleluasa. Apa makna zalim? Zalim itu meletakkan sesuatu tak kena pada tempat. Meletak sesuatu tak kena pada tempat. Latih pengusi. Pengusi tak mainkan peranan. Mampu masjid, mampu surau. Zalim. Hak orang yang menjalankan aktiviti menghidupkan, memakmurkan. Kita tukar hak yang mematikan. Tukar latih zalim. Hak menerima jawatan tu pun zalim. Tahu dah kita tak boleh buat. Letaklah. Dok juga, agama juga. Zalim. Zalim tak? Meletak sesuatu tak kena tepat. Orang tak pernah pergi surau. Latih jadi pengusi, tabel. Tak aja mari pun. Mari mesyuarat aja. Gambar yang ada di surau masjid. Itu orang tak ada. Kadang-kadang. Jarang-jarang. Betul ke tak betul ni? Zalim lah tu. Allahu Akbar. Kesian kadang-kadang. Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 59.
Surah Al-Qasas ayat 59 Allah sebutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 59? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah menjadi kebiasaan Tuhanmu membinasakan mana-mana negeri mereka sebelumnya, ya hatta dah utusan ke negeri itu rasul-rasul dan nabi-nabi untuk membacakan kepada penduduk-penduduk negeri itu ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Allah. Dan tidaklah menjadi kebiasaan kami membinasakan mana-mana negeri mereka setelah penduduk-penduduk berlaku zalim. Buka surah Al-Qasas, balik baca. Bila berlaku zalim, Allah tu yang ketiga, kerana kelakuan tangan-tangan manusia, ganahnya tangan manusia. Tengoklah, bui kawasan balak, salah guna, tak ikut peraturan, mencemarkan sungai, membahayakan lalu lintas, berhampiran tepi lebuh raya, jarak sepatutnya, dah ada peraturan, dah ada akta, tapi tak di bui bangunan, luluh buat bangunan, tak ada guna, rutuh. Berlaku tak? Berlaku ke tak berlaku? Habis banyak mana buat, tak ada guna pun, rutuh. Pasal apa? Pasal apa? Tak ikut syarat yang sepatutnya. Seming tak cukup, besi dan macam-macam lagi lah asbab yang menyebabkan untung Jahanam. Zalimnya manusia ni, tangan ni ganah sangat. Berebut naknya projek, bui tak reti nak buat. Barang tak ada, alat tak cukup, sak lesak. Faham ke tak faham ni? Sak lesak. Zalim. Allahu Akbar. Tangan manusia ni ganas sungguh. Allah sebut dalam surah Rum ayat 41. Balik buka, balik tengok. Rum 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Saya rekal ni. Yang keempat. Kerana para tokoh dah mula berani buat maksiat, dah berani buat zalim. Siapa tokoh tu? Yang pertama pemimpin-pemimpin. Yang kedua hartawan. Yang ketiga alim ulama. Bila ketiga-tiga ini tak main peranan dengan betul, bagaimana yang kita dah bagi tahu tadi, hak ilmu tiga perkara. Kalau tiga-tiga tak main ke hak ilmu tiga perkara ini, pemimpin-pemimpin jahanam, hartawan jahanam, alim ulama jahanam. Sebab Nabi sebut, rosak negara kerana rosak pemimpin. Rosak pemimpin kerana ulama tak mainkan peranan dalam menegur para pemimpin. Nabi dah sebut, terang, jelas. Hari ni apa jadi dengan pemimpin? Tengoklah. Dalam Dewan Parlimen. Macam ni ke pemimpin? Cuba jawab nak dengar. Macam ni ke pemimpin? Bengong-bengong, bodoh-bodoh lagu tu. Macam tu ke pemimpin? Tengok kata tengok? Ha?
Lagu tu ke? Gaya. Lagak pemimpin macam tu ke? Anda setuju lagu tu? Ha? Lebih teruk daripada budak kecil lagi. Allahu Akbar. Patutlah hancur negara. Hartawan. Tengok pula hartawan. Nabi sebut hartawan bagi peluang pekerjaan. Dengan hartawan itu bawa manusia dekat dengan Allah. Tak. Menjauhkan manusia dengan Allah. Bukan dekat dengan Allah. Bawa ke hotel. Berkaraoke. Betul tak betul ni? Bukan nak dekatkan pekerja dengan Allah, keluarga pekerja dengan Allah. Makin menjauhkan lagi, makin jauh lagi, makin jauh lagi, makin melalak. Makin melalak. Allahu Akbar. Ini hartawan, salah guna hartawan. Yang ketiga ulama. Jadi syaitan bisu. Tak main peranan dalam cakap yang hak. Qulil haq walau kana murran. Cakap yang benar, bagi tahu yang benar sekalipun pahit. Tak berani senyap. Hari ini sikit-sikit tak ada lah rojokkan pada Allah dan Rasul. Sikit-sikit rojokkan mana? Rojokkan mana sekarang ni? Allah dan Rasul ke siapa? Rojokkan sekarang tahu tak? Sikit-sikit WHO. Sikit-sikit WHO. Siapa WHO tu? Tulis jawab lagi. Siapa WHO? Manusia dan kumpulan yang deraka kepada Allah. Mana rojokkan gitu Allah dan Rasulnya? Kuat sangat dia berpegang WHO. Sikit-sikit kita sebut, kita rujuk pada pakar. Memanglah pakar baju ke telanjang. Tak lebih pakar Allah dan Rasul. Buat apa ya? Bengong tak kerti sangat ni. Pakar adalah Allah dan Rasul. Semua dah ada. Allah terangkan, Nabi terangkan. Allah kata aku turun penyakit, aku turun ubat. Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Tak. Pak cocok. Lepas cocok. Pak penggalak. Pak booster. Lepas tu mampu gitu ya. Allahu Akbar. Baik, yang kelima. Kerana orang-orang soleh dan orang baik-baik berdiam diri melihat maksiat dan kezaliman. Tak berani nak tegur, tak berani bertindak. Kita buat hak kita sudahlah. Jangan cakap orang. Orang nak semayang kata nak semayang ke, orang nak berzina kan nak siap apa nak pun. Biarlah. Jangan tegur, jangan gitu. Jangan kita hancur. Kita jaga kita so. Kita jaga kita. Betul ke tak betul ni? Ha? Inilah puncanya Allah turun bala. Yang keempat tadi boleh buka surah Isra ayat 16. Yang kelima yang baru sebut saya ni boleh buka surah Al-Anfal ayat 58. Oleh kerana masa pun dah terlambat dah tu rasanya. Masuk esok tadi tu. Cukup lah tu. Nanti lain masa kita sambung pula banyak lagi. Ya? Banyak lagi. Kalau ada kalau cantik laginya tulis surah-surah ayat tu lagi bagus. Untuk kita balik baca dan tengok betul Allah dah bagi tahu dah. Jelas awal-awal lagi kita jenis degil tak nak dengar Allah. Kita jenis degil tak nak dengar Allah. Tak nak dengar Nabi. Itulah punca yang menyebabkan kita menerima akibat demi akibat, masalah demi masalah, bala demi bala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi